Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini marilah sama-sama kita mendengar satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan melalui cerita tersebut kita mendapat beberapa pelajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita seharian. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir liqa fa idza atayna ala shajaratin zalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai beliau, katanya, dahulu kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatir Riqa. Maka tatkala kami sampai di bawah sepohon pokok yang begitu rendah, kami tinggalkan ianya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berehat. Faja'ahu rajulun minal musyrikina wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarati fakhtaratahu faqala takhafuni. Maka datang seorang lelaki dari kalangan musyrikin, sedang pada ketika itu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tergantung di pokok tersebut. Maka dia mengambil pedang itu dan mengacukan kepada baginda dengan berkata, takhafuni, adakah kamu takut kepada aku? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Qala, kata lelaki tersebut, man yamna'uka minni, siapakah yang dapat menghalang, mempertahankan kamu daripadaku? Qala, jawab Nabi, Allah. Fasaqata as-sayfu min yadi, lalu jatuh pedang tersebut daripada lelaki itu, daripada tangan lelaki tersebut. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa faqala man yamna'uka minni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kembali pedang tersebut
Dan baginda menghunuskan kepada lelaki itu, dan baginda berkata kepadanya, siapa yang dapat mempertahankan diri kamu daripada? Faqala, maka lelaki itu berkata, kun khaira akhidin, jadilah orang yang paling baik mengambil tindakan. Faqala, lalu baginda bersabda, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah maukah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah, dan bahawasanya aku Rasulullah? Faqala, maka jawab lelaki itu, la, tidak. Walakinni uahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumi yuqatiluna. Akan tetapi aku berjanji bahawa aku tidak akan memerangi kamu, dan aku tidak akan bersama dengan kaum yang memerangi kamu. Fakhalla sabilahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskan beliau. Fa'ata ashabah, maka lelaki itu mendatangi sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu dia berkata, ji'tukum min indi khairin nas, aku datang kepada kamu dari sisi sebaik-baik manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini perbincangan kita adalah mengenai satu kisah yang berlaku dalam peperangan Zatir Riqa. Peperangan Zatir Riqa mengikut riwayat yang sahihnya, ianya berlaku pada tahun yang ke-7 Hijriyah, iaitu dalam bulan Rabiul Awal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk memerangi Arab-Arab musyrikin daripada Ghatfan, khususnya Bani Muharib bin Khasafah. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-7. Walaupun kalau tuan-tuan lihat beberapa buku sejarah, ianya diletakkan pada tahun ke-4. Ada ahli sejarah yang meletakkan kisah itu pada tahun ke-4. Tapi kalau dibuat kajian betul-betul, tidak tepat meletakkan kes tersebut pada tahun ke-4, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Ghatfan ini sebab mereka bersekongkol dengan Arab musyrikin Mekah dan juga Yahudi Madinah yang dihalau keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memerangi baginda di dalam peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Al-Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5 Hijriyah. Apatah lagi, peperangan tersebut dihadiri juga oleh para sahabat yang datang ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-7 Hijriyah, seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Peperangan Zatir Riqa dinamakan dengan Zatir Riqa
kerana beberapa sebab. Zatir riqa maksudnya yang mempunyai tampung-tampung atau yang mempunyai cebisan-cebisan yang bertampung, yang bertampal. Sebahagian ahli sejarah menyatakan bahawa namanya begitu kerana bendera pada ketika itu bertampal-tampal, bendera yang dibawa oleh para sahabat. Sebahagian mereka berpandangan dinamakan dengan Zatir Riqa kerana tanah yang dilalui oleh baginda pelbagai warna, dan sebahagian berpandangan bahawa kerana tebing-tebing atau bukit-bukit di sekitar tempat tersebut pelbagai warna juga. Tapi mengikut laporan Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan bahawa sebab peperangan itu dinamakan dengan Zatir Riqa kerana para sahabat terpaksa untuk membalut kaki-kaki mereka dengan kain-kain yang bertampal, mengelakkan kaki-kaki mereka daripada pecah-pecah dengan sebab perjalanan yang agak jauh. Kabilah Ghatfan ianya terletak di sebelah timur laut Madinah. Jarak perjalanan lebih kurang 3 hari. Suasana pula panas. Dan kelengkapan peperangan pada ketika itu dari sudut kenderaannya juga tidak banyak, sehingga para sahabat terpaksa untuk berkongsi satu kenderaan beberapa orang, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Beliau kata, kami dalam peperangan Zatir Riqa bergilir-gilir menunggang unta bersama dengan 5 orang lagi rakan, dan kami membalut kaki-kaki kami kerana dibimbangi ianya merkah. Bahkan Abu Musa al-Ash'ari sendiri, kuku dia tercabut kerana panasnya cuaca pada ketika itu. Ini perjuangan para sahabat, ikut peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi perang, tak bertemu dengan musuh lagi, tapi kaki-kaki pun melecet, kuku-kuku cabut. Kita hari ni, tentera-tentera kita pakai kasut puk comel, kuku kita tercabut pasal kisah main bola je. Mana para sahabat tercabut pasal kisah perang. Mana jauh sangat kita dengan mereka. Peperangan Zatir Riqa yang saya sebut ini berlaku pada tahun ke-7 kerana penyertaan Abu Musa al-Ash'ari di dalamnya. Abu Musa al-Ash'ari ini dia masuk Islam di Makkah al-Mukarramah pada zaman dakwah secara terang-terangan di sana, dan bila walaupun secara tepat tahunnya dia masuk bila itu tidak dapat saya sendiri pun tak jumpa secara tepatnya, tetapi beliau berhijrah
daripada Mekah, ketika mana para sahabat yang lain balik ataupun berhijrah ke Habsyah. Yang lain berhijrah ke Habsyah, tapi beliau balik ke negara asal di Yaman, iaitu dalam pertengahan tahun ke-5 kenabian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, Abu Musa Al-Asy'ari dengan beberapa orang keluarga dan sahabat bertolak daripada Yaman menaiki bahtera atau kapal untuk ke Madinah. Tetapi kapal dia tidak sampai ke Madinah, ditolak angin, ditolak arus, pasal berhenti di Ethiopia, di Habsyah. Dan di sana beliau bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib. Kemudian beliau menetap di sana. Awal tahun ke-7 itu Nabi hantar surat kepada pimpinan di Ethiopia, mengarahkan para sahabat radhiyallahu alaihim yang berada di sana untuk kembali ke Madinah, untuk berhijrah ke Madinah. Maka Abu Musa datang bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib ke Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya kalau kita sebut bahawa peperangan ini berlaku pada tahun ke-4, ianya kurang tepat. Kerana penyertaan Abu Musa Al-Asy'ari sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Dan peperangan Zatul Riqa ini berlaku selepas daripada peperangan Khaybar. Selepas daripada peperangan Khaybar. Perang Khaybar berlaku dalam bulan Muharram. Kesemua peperangan selepas daripada tahun ke-5 Hijriyah adalah bertujuan untuk menakutkan kabilah-kabilah musyrikin Mekah, kabilah-kabilah Arab musyrikin Mekah dan musyrikin di sekitar Madinah, khususnya mereka yang menyertai peperangan Khandaq dahulu. Itu 3 kuasa besar, Yahudi, musyrikin Mekah dan Arab Ghatfan. Mereka ini bersekongkol menyerang Madinah Al-Munawwarah dalam peperangan yang besar dinamakan peperangan Khandaq. Jadi baginda secara berperingkat-peringkat menyerang kabilah-kabilah yang turut serta dalam peperangan tersebut. Kerana dalam peperangan Khandaq, walaupun musuh dengan bilangan tentera yang ramai itu tidak berjaya menawan Madinah, Nabi berkata, al-an naghzuhum walam yaghzuna. Sekarang ini kita pula memerangi mereka dan mereka tidak dapat memerangi kita. Kenapa? Kerana dah kepung dah Madinah selama 1 bulan, tapi tidak berjaya juga untuk tawan Madinah. Ini dari sudut sejarah, ini dari sudut sejarah. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berehat di bawah sepohon pokok, di mana pada ketika itu suasana panas. Baginda sampai di satu kawasan yang penuh dengan pohon-pohon berduri yang disebut dengan Al-Udah, kawasan pohon berduri. Jadi sahabat jumpa satu pokok yang lebat, maka mereka tinggalkan Rasulullah untuk berehat di situ dan para sahabat berehat di tempat-tempat yang lain. Jadi baginda gantungkan pedang baginda pada pokok tersebut, kemudian baginda tidur.
Bila baginda terjaga saja, baginda dah dapati seorang Arab sedang mengacukan, sedang menghunuskan pedang kepada baginda. Dalam keadaan baginda tak sedar dah dia datang. Baik. Bila baginda sedar, dia kata kepada baginda, setelah mengambil pedang baginda sendiri untuk diacukan kepada baginda, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang dapat mempertahankan kamu daripada aku? Orang yang nak bunuh Nabi guna pedang baginda, letak dekat tekak baginda. Sekarang siapa yang dapat mempertahankan kamu daripada aku? Ataupun kalau sebelum itu dia kata kamu takut kepada aku, Nabi kata tidak. Siapa yang boleh mempertahankan kamu daripada aku? Jawab baginda, Allah. Fasaqata as-sayfu min yadi. Pedang jatuh daripada tangan dia. Ini yang kita perlu perhatikan tuan-tuan. Pedang jatuh daripada tangan dengan baginda menyebut Allah. Kita hari ini, kalau orang datang untuk ragut kita, untuk rompak kita, masuk rumah kita, dia hunus senjata pada kita. Kita bangun tidur, tengok orang hunus senjata, kita kata Allah. Tak jatuh pun pedang, tak jatuh pun pisau, tak jatuh pun pistol, tak jatuh senjata. Pasal apa begitu? Pasal mungkin kalimah Allah tu hak biasa kita sebut saja, tapi bukan dengan pergantungan kita, bukan dengan siqah kita, bukan dengan keyakinan dan kepercayaan kita bahawa Allah boleh menyelamatkan kita. Jadi isu yang saya nak bincangkan di sini isu siqah, as-siqatu billah. Yakin pada Allah, bergantung pada Allah. Ni isu yang besar. Saya yakin dan percaya yang ada ni, kalau digertak dengan senjata, kecut perut, lupa dah pergantungan, permohonan pada Allah. Saya sendiri pun mungkin begitu juga. Bermaksudnya tahap keimanan kita itu masih lagi rendah. Mungkin tuan-tuan kata tu Nabi. Yalah, Nabi nak cerita kepada kita supaya kita boleh terap, kita boleh tanam keyakinan yang kuat dalam hati. Di mana kita boleh ambil pengajaran tersebut daripada hadis tadi juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila baginda sallallahu alaihi wasallam dah berjaya ambil balik pedang, dah baginda acukan kepada dia, dia minta maaf dengan Nabi, minta baginda maafkan dia, minta baginda lepaskan dia. Baginda tidak lepaskan dia terus. Mana setelah berlaku dialog di antara baginda dengan dia, baginda panggil pula para sahabat. Baginda panggil para sahabat. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari juga, dalam Kitabil Maghazi, kitab peperangan, tajuk Babu Ghazwati Zatir Riqa, bab peperangan Zatir Riqa. Nabi panggil para sahabat, Nabi terangkan kepada para sahabat peristiwa sebelum itu. Baginda cerita kepada para sahabat, bila saya terkejut tidur, saya dapati ini musuh ini sedang menghunuskan pedang saya pada saya. Kemudian dia kata pada saya, kamu takut kepada saya? Saya jawab tidak. Dia kata pada saya, siapakah yang dapat mempertahankan kamu daripada aku? Saya jawab Allah. Lalu jatuh pedang daripada tangan dia. Maksudnya Nabi ceritakan kepada para sahabat,
Lepas tu baru baginda sallallahu alaihi wasallam lepaskan dia, nak tunjukkan bahawa baginda nak beri pengajaran kepada para sahabat. Kalau tidak boleh lepaskan tu. Tapi tidak, baginda panggil dulu. Baginda panggil dulu. Ini menunjukkan bahawa pengajaran yang besar di situ ialah pergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, fiqh kepada Allah, yakin kepada Allah. Kita ni tuan-tuan, kalau kita belajar silat, kalau kita berguru, kita sibuk dah nak cari ilmu-ilmu kebal, betul tak? Mana ilmu yang boleh untuk kita mempertahankan diri tanpa kita buat apa-apa. Dan mungkin dengan kegairahan kita mencari beberapa mentera atau perkataan yang boleh kita baca bagi mempertahankan diri. Contohnya kalau orang buka buku senjata hikmat tentu senjata hikmat, mungkin dia jumpa dalam tu kah 40. Kah 40. Sehingga ada orang tulis dalam blog kah 40 ini boleh untuk menyembuhkan, ataupun bagi kah itu, bagi kah 40 itu ada 40 khasiat. Sampai begitu sekali. Sedangkan ianya hanya satu syair yang ditulis oleh orang Arab, bukan hadis Nabi pun. Tapi orang kita berpegang kuat. Kafaka rabbuka kam yakfika waqifatun kafika fuhaka kaminin kana minkala takurru karram kakurul kurri fi kabidin tahki musyakkakatan kallat lakal kala kafaka rabbukal kafi kurbataha ya kaukaban kada yahki kaukabal falak. Ya, betul tak? Saya tanya dulu seorang ustaz Arab Iraq, doktor dalam bidang bahasa dan bidang sastra, mengenai 3 rangkap syair tadi. Dia kata tak ada apa-apa 3 rangkap syair. Dalam kitab yang saya perolehi yang awalnya ditulis oleh Al-Buni. Siapa dia Al-Buni? Wallahu alam. Dikatakan salah seorang bomoh atau pawan di Mesir pada kurung ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dalam kitab Taskhirul Mulukil Jinni, mempermudahkan raja-raja jin, mempergunakan raja-raja jin. Itu yang awal. Kita dalam Melayu ni mungkin banyak kitab lain lah, tapi yang saya jumpanya dalam Senjata Hikmat. Dan memang kalau orang tua kita jumpa pun dah ajar kah 40. Lepas tu kita iktikad lah macam-macam khasiat. Benarnya tuan-tuan, bukankah 40 tu yang menyelamatkan seseorang, tapi Allah lah. Allah, Allahumma kfini syarrah, kalau kita kata, ya Allah ya Tuhan aku, cukupkanlah kejahatannya. Maksudnya jangan biar kejahatannya mengenai aku. Itu dah berpada. Kenapa pergantungan kita pada Allah, bukan pada perkataan-perkataan tadi. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh musuh, Suraqah bin Malik contohnya, bila baginda nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Suraqah bin Malik di antara pemburu upahan. Dia kejar Nabi. Dia sempat sampai dekat dengan Nabi, tetapi kuda dia jatuh, kaki terbenam dalam tanah. Berkali dia cuba begitu, tidak berjaya. Itu cerita dia. Cerita daripada Suraqah bin Malik sendiri yang melalui peristiwa itu. Bila kaki kuda dia terbenam dalam tanah, dia paksa untuk bangun. Kuda dia terkait-kait kaki sehingga menyebabkan
jerebu sehingga menyebabkan kabur. Tapi tidak berjaya untuk mendekati Rasulullah, sehingga dia sendiri akak bendera putih pada Nabi. Maksudnya dia itu minta Nabi tidak mengapa-ngapakan dia. Begitu. Dia pula minta perlindungan daripada Nabi. Bukan Nabi minta perlindungan daripada dia, tidak. Abu Bakar cerita dari aspek dia Abu Bakar. Tadi surah Qaf, saya cerita rekah lah. Abu Bakar cerita ketika surah Qaf dia datang ni, saya asyik berpaling saja. Saya asyik berpaling kepada dia, bimbang dia sampai dekat dengan Rasulullah. Dan air mata ni mengalir. Pasal apa? Pasal bimbang Rasulullah akan ditakak. Mana kalau seorang dia ni dapat kerja yang lain, itu akan menyusul. Itu jangkaan Abu Bakar. Bimbang Abu Bakar. Tapi kata Abu Bakar, aku tak tengok Rasul berpaling pada musuh. Rasul tak berpaling pun. Abu Bakar berpaling, sikit-sikit paling, sikit-sikit paling. Kita tuan-tuan kalau kerja gitu ada. Mesti kita paling ke belakang, mesti kita paling belakang tengok dekat ke lagi ni, kita nak lari. Ada. Tapi Nabi dah. Abu Bakar cerita Nabi tak berpaling pun. Tapi Nabi mengungkapkan perkataan-perkataan tertentu yang ianya juga didengari oleh Suraqah Malik. Nabi minta supaya Allah Subhanahu wa taala pertahankan baginda, itu saja. Allahumma kfini syarrahu, ya Allah cukupkanlah untukku kejahatannya. Berhenti kat kakak tu. Tu bantuan Allah Taala datang. Mana pergantungan yang sangat kuat pada Allah Taala. Kita tu tak tahu lagi macam mana tuan. Pasal apa? Pasal kita tak minta dengan Allah untuk pertahankan kita, dan kita tak berapa yakin. Kerana masa kita selesa, masa kita berada dalam aman, tidak diganggu, kita tidak dekat dengan Allah. Tapi bila kita berada dalam krisis, baru kita nak cari Allah. Dah bila orang nak bantu kita? Dan dalam hadis disebut ta'arraf ila Allah fir raqa ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah kamu dengan Allah pada waktu kamu senang, nescaya Allah berkenalan dengan kamu pada waktu kamu susah. Kenal Allah masa kamu senang, Allah Ta'ala kenal kamu masa kamu susah. Begitu. Tapi masa senang kita tak berapa ingat Allah. Masa susah baru kita nak cari Allah Ta'ala, baru nak minta bantuan dengan Allah. Jadi kita kena biasakan tu maksud apa? Dalam setiap perlakuan kita ada bentuk permohonan dan bantuan kita kepada Allah. Kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa kalau kita nak keluar rumah, kita ada sebut doa-doa yang menunjukkan tawakal kita kepada Allah. Betul dah, kita tutup pintu, kita tutup cermin, kemudian letak jersey besi, kemudian letak mangga, kunci mangga, kemudian beli rata, tak rata pula, kemudian letak segi CCTV, kemudian letak lagi alam, kemudian benda lagi angsa. Biar kalau musuh mari ni dah angsa berbunyi, jadi musuh takut. Macam-macam cara lah kita buat. Kita keluar rumah tapi tidak letakkan pergantungan kita pada Allah. Mungkin Allah Ta'ala uji kita, masuk juga curi. Keluar rumah biarlah ada bismillah tawakkaltu 'ala Allah, contohnya wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udall aw adilla aw uzal aw azlima aw uzlamu alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ambil kat belakang. Bismillah tahu dah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, aku bertawakal kepada Allah.
tidak ada kekuatan, tidak ada keupayaan melainkan dengan Dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu daripada aku sesat dan aku menyesatkan, daripada aku menyeleweng atau diselewengkan, tergelincir atau digelincirkan, atau daripada aku menzalimi atau dizalimi. Itu antara doa yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlamu alayya. Takut-takut kita tak pernah pun sebut perkataan-perkataan seumpama itu. Maka mulalah kita sebut, macam mana ni curi boleh masuk juga. Padahal pergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu sangat-sangat rendah. Itu. Ya, sebab itulah di antara cara lah, selain daripada usaha-usaha dengan pasang grill tadi tu, dengan pasang kunci, kita kena mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan dia ajar kepada kita, kalau kita pergi ke suatu tempat, dia ajar kita untuk mohon daripada Allah Ta'ala supaya kita tidak diganggu oleh sesiapa saja ataupun binatang-binatang yang boleh untuk memudaratkan kita. Di antaranya diajar, ya ardu, contohnya, wahai bumi, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. A'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fika. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan kamu dan kejahatan apa yang ada pada kamu. Wa syarri ma khuliqa fik, dan kejahatan sesuatu yang diciptakan pada kamu. Wa syarri ma yadubbu alaik, dan kejahatan sesuatu yang merangkak atas kamu. Wa a'udzu billahi min asadin wa usud. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada singa-singa. Contoh, maksudnya kalau kita singgah satu tempat pun, bukan kita minta pada pokok, penunggu pokok, janganlah kacau anak cucu tumpah lalu. Itu tak betul tu. Betul tak? Singgah satu tempat, tengok apa ni, pokok nampak nampak besar, nampak gegah, ni mesti ada sesuatu. Tak boleh ni, kena minta perlindungan ni. Kalau tak minta perlindungan ni, nanti kita akan terkena sesuatu. Itu salah. Bukan minta pada benda tu, tapi minta pada Allah Ta'ala. Ucapan kita pada benda, tetapi permohonan pada Allah. Contoh, kita kata pada bumi, wahai bumi, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan pada kamu. Maka ini diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh saja, sebagai contoh. Di mana-mana tempat yang kita pergi, diajar kepada kita permohonan pergantungan kepada Allah, mohon berlindung dengan kekuasaan Allah. Maknanya perkataan-perkataan itu bukan untuk kita ajak budak-budak, anak-anak saja, tapi kita yang kena laksanakan. Tapi kita nak makan, kita suruh anak baca doa. Kalau orang suruh kita baca doa majlis, kokak-kokak tak boleh nak baca. Pasal apa? Pasal anak yang baca, cucu yang baca, bukan kita yang baca. Takut anak nak masuk tandas, ya nak baca apa masuk tandas ni? Takut. Kita tak boleh nak jawab. Ayah, kita nak apa ni, nak masuk hutan ni, kita nak baca apa? Tahu? Ayah tak tahu tak? Takut begitu. Kenapa? Kerana kita tidak cuba untuk mencari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh dengan lafaz Arab pun, biarlah dengan lafaz Melayu pun tak apa, tapi pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis yang diajar.
oleh Rasulullah. Sama juga GIS, Allah Ta'ala peringatkan mengenai pergantungan kepada Allah ini. Bila Rasulullah keluar daripada Mekah, lari daripada kejaran musyrikin Mekah, sehingga baginda berlindung dalam satu gua, disebut sebagai ghar. Ghar ni mana satu tempat dalam tanah ada lubang, lubang pada tanah, lubang pada batu, itu dipanggil ghar. Bila baginda masuk dalam tu, musuh dapat juga jejak. Tengok, iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia, yakni daripada buminya, dalam keadaan dia berdua di dalam gua. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu cerita Allah Ta'ala, cerita Abu Bakar masa musuh duduk dekat pintu ataupun di atas lubang tadi. Abu Bakar dah takut dah. Abu Bakar takut, tapi Rasulullah tak takut. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ma zannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Tiadalah sangkaan kamu bahawa kita berdua, wahai Abu Bakar, melainkan Allah bertiga. Allah ketiganya. Allah ketiganya. Itu cerita Abu Bakar. Mana Nabi beritahu kepada Abu Bakar, jangan kamu sangka kita berdua saja di sini. Pasal Abu Bakar tengok, kalaulah lau ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau musuh tengok di bawah kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Tu Abu Bakar takut. Tapi Nabi jawab pada Abu Bakar, ma zannuka bisnaini ya Aba Bakrin Allahu salisuhuma. Tiadalah sangkaan kamu bahawa kita hanya berdua, wahai Abu Bakar, melainkan Allah yang ketiganya. Ini Allah bersama dengan kita. Cerita Abu Bakar itu, cerita Abu Bakar itu juga diceritakan oleh Allah Ta'ala. Tapi cerita Allah Ta'ala itu nak tunjukkan pergantungan Nabi SAW kepada Allah. Cerita Al-Quran, kisah tersebut Abu Bakar cerita juga, Allah Ta'ala cerita, gambarkan situasi itu. Tapi yang digambarkan kepada kita pergantungan Nabi SAW kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena baiki lagi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fis syiddah. Berkenalanlah dengan Allah Ta'ala pada waktu kita senang, nescaya Allah Ta'ala kenal kita pada waktu kita susah. Gitu. Banyak kes lah. Nabi bila orang kata tu ada musuh nak serang kamu tu, mereka datang beramai-ramai. Innan nasa qad jama'u lakum. Manusia sekarang ini mereka sedang mengumpulkan bala tentera dan sedang datang nak serang kamu. Tapi bertambah iman baginda dan juga bertambah iman sahabat. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah dan dialah sebaik-baik tempat bergantung. Itu yang kita nak belajar jasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan sebut mulut saja, tapi biar kita faham, biar kita yakin bahawa Allah Ta'ala boleh menyelamatkan kita dalam sekelip mata saja. Itu pengajaran yang pertama, fiqah dan yakin pada Allah. Ada 2 minit lagi. 7-5 minit. Cerita yang keduanya tuan-tuan ialah kepentingan sifat memaafkan. Nabi SAW menunjukkan sikap
suka memaafkan. Musuh tadi tu dah letak pedang atas tekak Nabi. Maknanya bila-bila masa saja boleh pacu. Tapi bila Rasulullah dah berjaya ambil pedang itu, pedang jatuh. Pasal apa jatuh tu? Dalam riwayat yang lain disebut bila Nabi sebut Allah, Jibril datang bantu, tolak lelaki itu, tolak dada lelaki itu sehingga jatuh pedang. Tak apalah, minta dengan Allah bantuan daripada siapa-siapa dia itu. Allah Ta'ala hantarlah Jibril ke, malaikat mana-mana ke, tak apalah tu. Yang penting minta dengan Allah Ta'ala. Jibril datang bantu, jatuhnya tak datang batu, buah tak sebut begitu pun boleh berlaku ke. Tapi ini dalam satu riwayat diceritakan bahawa Jibril membantu Rasulullah dalam suasana itu. Tayyib. Bila pedang jatuh, Nabi ambil balik. Nabi kata kepada dia, sekarang ini siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada aku? Barulah musuh kata, kun khaira akhidin, jadilah kamu orang yang terbaik yang mengambil tindakan. Jadi yang terbaik masa apa? Lepaslah, maafkanlah. Tapi Nabi guna situasi itu untuk berdakwah kepada dia. Matlamat perang untuk ajak orang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah. Itu matlamat perang. Matlamat perang bukan dendam semata-mata, bukan. Tapi itu seruan, ajak orang untuk memeluk Islam, ajak orang laksana Islam, ajak orang yakin dengan Islam. Adakah kamu mahu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, bahawa aku pesuruh Allah? Kata dia, tidak. Lah, aku tak nak mengaku. Aku tak nak mengaku. Tapi aku berjanji untuk aku tidak akan memerangi kamu. So kalau kamu lepaskan aku tak akan perangi kamu, dan aku tidak akan bersama dengan kaum yang memerangi kamu. Baginda panggil sahabat, terangkan keadaan itu, kemudian baginda lepaskannya. Apa yang berlaku? Musuh ini dia menjadi ejen yang menyampaikan kehebatan Islam dan kehebatan orang yang membawa risalah Islam. Musuh tadi, bila dia balik dekat dengan kaum dia, kata dia, ji'tuka min indi khairin nas, aku datang kepada kamu dari sisi sebaik-baik manusia. Ini sifat baik yang kita tunjukkan pada orang. Orang buat jahat pada kita, kita buat baik pada orang. Sifat baik kita itu mungkin boleh menjadi bahan untuk mengubah seseorang. Asal pendirian dia lawan Nabi, tapi bila baginda buat baik kepada dia, dia berjanji tidak akan perangi Nabi, dia berjanji tidak akan bersama dengan orang yang memerangi Nabi. Bahkan dia menjadi ejen menceritakan kebaikan baginda. Nampak tak tu? Jadi kita pun dalam situasi politik ke, dalam suasana kehidupan kita seharian bergaul dengan kawan-kawan, ada orang mungkin menyakitkan hati kita. Ada yang bukan Islam mungkin menyakitkan hati kita, tapi dengan sikap baik kita, dengan sikap pemaaf kita yang mencerminkan akhlak-akhlak Islam, mungkin itu yang boleh merubah persepsi orang yang tidak faham Islam supaya jadi faham Islam. Dan dia mungkin dia tak perangi kita, tak apa dah, dia tak bersama dengan orang yang kita dah cukup dah. Tapi kalau dia dapat jadi ejen menceritakan mengenai kelebihan Islam, itu lagi baik. Tak? Jadi di situ Nabi nak ajar kita sikap pemaaf. Mana saya kira kita sentiasa ajar diri kita ini untuk memaafkan kesilapan orang, khususnya orang yang jahil. Orang yang jahil. Tapi tuan-tuan, ini tidak bermakna kita tidak boleh untuk ambil tindakan pada orang. Orang buat jahat pada kita, kita sabar. Orang buat jahat pada kita, kita sabar. Orang jahat pada kita, kita sabar. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak balas, tak ada masalah, jangan melampau lah. Sebagaimana dah sebut dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
balasan kejahatan seumpamanya yang diterangkan oleh ulama kita. Kalau orang kata, orang kutuk kamu boleh balas balik. Kalau orang kata kamu babi, jawab babi, kamu babi kok. Orang kata kamu anjing kok. Boleh nak balas yang seumpama je. Tapi kalau orang kata kamu anjing, kamu tu anjing, babi, anak haram, tu melampaui batas. Pasal lebih. Lebih. Tadi jawab yang seumpamanya. Faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka ganjaran pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau nak balas boleh. Ada kes kalau orang kutuk kita, orang jatuh kita depan orang, kita nak buat ke mahkamah pun tak padan. Tapi nak lepaskan kemarahan kita tu jawab balik. Bodoh, kamu bodoh kok. Boleh, tak ada masalah. Bahkan kalaulah kejahatan, kezaliman yang orang buat kita tidak tahan dan kita nak balas balik, di antaranya dengan cara doa pada Allah Ta'ala pun tak ada masalah juga. Sebagaimana yang berlaku kepada Said bin Zaid, yang bila mana dia dituduh mengambil cengkah daripada tanah jiran dia. Arwah binti Uwais, dia tuduh Said bin Zaid ambil tanah dia. Said bin Zaid kata, macam mana aku nak ambil tanah dia, sedangkan aku dengar sendiri Nabi sebut man akhadha shibran, barang siapa yang mengambil sedekah daripada tanah, mana tanah yang bukan hak dia, tuwiqahu sab'u aradin, mana dia akan dikandungkan dengan 7 lapisan bumi. Aku dengar Nabi sendiri sebut hadis itu, bagaimana aku nak ambil tanah dia walaupun sedekah? Hanya dia yang riwayatkan hadis itu. Bagaimana nak ambil tanah? Sebab itulah akhirnya dia doa pada Allah Ta'ala, kalaulah lelaki ni, kalaulah perempuan ini dia menipu, in kanat kadhibah fa'ani basaraha waqtulha fi ardiha, kalau dia menipu, dia bohong dalam tuduhan dia, dalam dakwaan dia, maka butakanlah mata dia, dan matikanlah dia di bumi dia sendiri, di tanah dia sendiri. Dan memang Arwah binti Uwais ini mati di tanah sendiri dalam keadaan dia buta. Boleh doa tak? Boleh, tapi memaafkan itu lebih baik. Tapi kalau nak doa pun tak salah, sebagaimana yang berlaku kepada Said bin Zaid dan juga berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendoakan keburukan bagi orang yang mengganggu dan menzalimi dia dengan menuduh bahawa dia itu tidak adil, tidak berlaku adil dalam pemerintahan dia. Dia kata kalau dia ni menipu, panjangkanlah umur dia, wa ardidhul fitan. Allahumma atil umrahu wa ardidhul fitan. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur dia dan dedahkanlah dia kepada fitnah. Dan memang lelaki tersebut usia dia panjang, usianya lanjut sampai peringkat nyanyak, dan akhirnya dia ganggu wanita-wanita di jalanan. Faham tak? Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis itu, dan saya yakin dan percaya banyak lagi pengajaran yang kita boleh petik daripada kisah itu. Cuma masa itu tidak sesuai, saya mohon maaf kerana lebih dah 7 minit. Aku lupa lihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.